Okey, hari ini for Sabahan kita telah mulakan PKPB secara menyeluruh di seluruh negeri Sabah. So saya harap anda semua bertabah dan orang cakap menikmati tempoh PKPB itu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okey. Sebagai contoh, join live sesi pada petang ini, so kita boleh sama-sama improve our resume and our resume supaya lebih mantap gitu. Okay, so kita akan mula sekejap lagi. Kita akan mula 2.30 tepat. Kita ada 70 orang, share lagi. So Alhamdulillah semalam kita sudah bersama Encik Masri Juda bercerita tentang knowing yourself and branding yourself, dan saya yakin sesi semalam itu telah memberi banyak pencerahan kepada yang mendengar. Okay. Dan sepanjang minggu lepas juga semua student final year telah pun duduk bersama fakulti masing-masing untuk sesi finishing school, bercerita tentang hala tuju kerjaya. So siapa yang terskip atau tidak sempat join, boleh kejar your ketua program, okay, untuk mendapatkan rakaman mungkin supaya anda boleh catch up apa yang rakan-rakan anda telah join pada hari tersebut, anda pun tidak ketinggalan. Sama juga dengan sesi pada petang ini, siapa tidak dapat join ataupun ada rakan-rakan yang mungkin sudah pun bekerja pada masa ini, boleh share link sebab kita share juga di page Pusat Kerja dalam UMS, so boleh ulang kaji di situ. So tanpa melengahkan masa, bismillahirrahmanirrahim, saya mulakan sesi pada petang ini. Baik, anda semua boleh lihat paparan slide saya dengan jelas kan? Okey, sebelum itu, kenapa kita perlu buat resume ni puan? Kenapa? Sebab ramai yang mungkin cakap alah pekerjaan tu bergantung pada rezeki. Ada juga yang berhabis kasih cantik resume, kasih cantik resume, tapi masih tidak dapat kerja. So at least your resume itu menjadi ibarat umpan ataupun strategi anda untuk membuka pintu rezeki. Jangan harap rezeki duduk resume macam sampah, so tapi harap dapat kerja. So itu orang cakap angan-angan majinin lah tu, berharap tapi tidak ada usaha. So kita berusaha. Okay. And remember, first impression never come twice. Resume menjadi kalau contoh kita masuk ke rumah tu kan, kita buka pintu, benda pertama yang dia lihat ialah resume. So jangan abaikan this first impression, sebab first impression will never come twice. Okay. Saya rasa ramai yang tahu apa itu resume. Ramai cakap resume ni standard lah puan, summary of academics and work history. For me, no. Yeah, resume bukan history kerja atau akademik semata-mata, tetapi resume merupakan kalau bahasa ibunda saya cakap, resume is a true depiction of your personality, your background, your capabilities, your accomplishments, and show how organized you are, dan juga menunjukkan your sense of quality. Kenapa resume boleh menggambarkan benda-benda macam ni? Sebab resume inilah yang akan memberitahu kepada bakal majikan apa yang anda boleh buat untuk mereka, your future employer, dan macam mana anda boleh bagi duit kepada company. Okay, so benda-benda ni akan memberi gambaran kepada majikan. Pada saya, mengikut mazhab saya, okay, ada 7 langkah asas lah untuk membina satu resume yang orang cakap berimpact atau berkesan. Okay, yang pertama sekali, kita akan go through one by one. Okay, yang pertama sekali, start by taking some notes. Nota apa yang perlu diambil ni puan? Okay, antara nota yang perlu anda ambil,
Okay. Bila kita buat resume, ingat ya siswa-siswi, bila kita buat resume, kita tidak mahu harapkan satu resume itu sesuai untuk apa sahaja jenis pekerjaan. Tidak. Itu persepsi yang salah ataupun amalan yang salah. Okay. Setiap permohonan kerja anda perlu faham spesifikasi tertentu ataupun kehendak-kehendak tertentu supaya resume anda tidak syok sendiri. Tidak orang cakap ke laut, tidak menjadi sampah kepada pihak majikan. Orang cakap tidaklah sekali nampak terus kena buang. So what kind of notes yang kena ambil sebelum buat resume? First, kena faham, kena tahu apa pekerjaan yang anda sedang mohon untuk resume ini. What kind of job are you looking for? Kerja HR ke, kerja assistant manager ke, kerja yang memerlukan skill yang tinggi atau tidak. So, saya yakin dan memang secara standardnya lah kan, setiap job post tu ataupun setiap iklan pekerjaan dia akan ada nyatakan job description, dia akan nyatakan skill needed, dia akan nyatakan ialah bukti-bukti yang diperlukan. So tangkap benda-benda ni, jadikan dia sebagai perkara yang perlu anda beri perhatian. Okay. Dan juga apa skills yang mereka cari. Kalaulah nota ataupun step pertama ni anda dapati nota anda hambar ataupun tidak ada skills, talent ataupun tidak ada poin yang menepati keperluan pekerjaan itu, so saya harap anda tidak buang masa untuk buat resume kepada pekerjaan yang kemungkinan besar anda ditolak ataupun tidak sesuai. Okay? Sebab kita mahu mengurangkan kadar kekecewaan. Kalau sudah confirm kena reject, tidak bersesuaian sama sekali, tidak menepati kemahiran-kemahiran penting yang diperlukan, so jangan buang masa buat resume yang confirm kena reject. Okay? Kemudian step yang kedua, get inspired dulu. Jangan terus-terus buat. Bila kalau terus-terus buat resume kan, kita akan tend untuk lambak semua sekali ataupun buat benda tidak ada inspirasi. Ini kan dia jadi hambar ataupun tidak ada guide. So get inspired by looking for resume samples yang berkaitan dengan pekerjaan yang anda cari. Contohlah memohon jawatan kaunselor. Okey, ni resume contoh kaunselor yang baik. Cari, get inspired macam mana resume yang kalau pada mata anda menarik, meyakinkan, macam itulah yang mungkin anda boleh jadikan inspirasi. Bukan copy paste, okey? Sebab anda kena faham dan kena tahu HR ataupun pihak majikan go through ratusan ataupun ribuan resume. Jadi kita tidak mahu anda copy paste sebab bila copy paste ni akan ketarak, orang Sabah bilang akan ketarak, akan kedapatan semasa mereka review resume. So mana yang lebih kurang sama ayat tu atau lebih kurang sama konten, selalunya akan masuk tong sampah. Okay, so mereka akan cari yang ada kelainan ataupun berunsur asli, original. Okay. Okay. Kemudian yang ketiga ialah part contact information, your contact details. Di header selalunya kita letak maklumat hubungan ataupun your details ni di header di atas sekali. So ada yang tanya saya, Puan, maklumat peribadi ni poin-poin apa yang penting dalam resume? Pada saya yang paling penting nama, lokasi anda, email address, nombor phone. Sebab tiga perkara ni memudahkan pihak majikan untuk menghubungi anda. Okay, dan jangan letak nombor telefon yang tidak aktif ataupun anda jarang buka. Kalau boleh nombor phone yang terkini yang sentiasa anda pegang. Okay. Dan ekstra kalau anda ada LinkedIn profile. Saya yakin semua student UMS sudah pun memiliki ataupun sudah create account LinkedIn masing-masing. So masukkan pautan LinkedIn profile tu dan pastikanlah LinkedIn profile anda sentiasa dikemas kini, sentiasa cantik. Sebab trend terkini majikan memang akan go for your LinkedIn profile. Mereka akan tengok LinkedIn profile. Sebab LinkedIn profile ni is another resume of you. Dan kalau anda seorang blogger, ada blog yang boleh diketengahkan, yang boleh dibanggakan, masukkan link blog tersebut. Saya harap saya tidak pergi terlalu laju.
Sekali-kala kalau misalnya line terputus, tidak clear ataupun video atau audio ada masalah, mungkin boleh komen supaya saya alert, okay? Alright. Seterusnya ialah ini ibarat jantung resume. Jantung lah ni kan. Your work accomplishments dan juga activities involvement. Okay. Kenapa saya katakan pencapaian kerja dan juga aktiviti ni jantung kepada resume? Sebab selalunya mata majikan atau mata HR person dia akan pergi kepada part ini dulu, tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah ni aktiviti pencapaian kerja ataupun pengalaman kerja cantik, baru dia akan pergi ke contact details. Dia akan cari nombor telefon dan akan hubungi anda. Kalau jantung ni tidak cantik, tidak kaya ataupun boleh dikatakan miskin aktiviti, miskin pengalaman, selalunya akan terus di reject. So, untuk fresh grad saya yakinlah bahagian professional experience ataupun work history tidak begitu tebal ataupun tidak kaya. So, sementara anda bergelar pelajar ini, sementara anda masih mencari pekerjaan, masih ada peluang untuk memperkayakan resume, join aktiviti, terutama aktiviti-aktiviti berkaitan kesukarelawanan, aktiviti yang berkaitan kepimpinan, dan UMS saya yakin setiap fakulti ada aktiviti yang apa orang cakap, menambah kemahiran-kemahiran, aktiviti yang berbentuk skills yang boleh diukur, kemahiran kasar. So soft skill banyak sudah kita buat sebelum ni. Hard skill ni yang susah dicari. So pergi pada fakulti anda, tanya career advisor, apa program-program yang saya boleh ikut supaya saya boleh menambah nilai kepada diri saya dan juga memperkayakan resume inilah tadi. So pelibatan itu masukkan selagi ia relevan dengan pekerjaan yang anda mohon. Okay, good. Kemudian jangan lupa highlight your skills. Okay. Kalau anda tanya, Puan, skills apa yang perlu masuk dalam resume? Selalunya saya sudah banyak tengok resume dan memang orang suka letak tahu Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dia boleh jadi tapi dia tidak something, tidak begitu eye capturing. Tidak menarik minat majikan. Melainkan kalau anda tambah kemahiran-kemahiran yang menunjukkan proficiency. Contoh language, kemahiran berbahasa, beberapa jenis bahasa, software yang anda boleh atau pandai gunakan, tools yang anda boleh handle, contoh macam welding ke, tools kalau contoh saya sebagai counselor boleh handle stress, alat ukur stres. So, alat-alat atau mesin yang menunjukkan skills tambahan. Inilah yang nyatakan dalam resume. Kalau anda seorang graphic designer, masukkan jenis-jenis software yang anda pandai gunakan, Photoshop ke, pandai guna Canva expert level. Dan bila masukkan senarai skills ni, jangan lupa untuk masukkan your competency level, basic, intermediate atau expert. So jangan lupa masukkan level ni supaya boleh menggambarkan anda ni kemahiran itu di tahap mana. So kalau majikan tengok kan banyak intermediate expert kan skills. Oh, ni banyak skills ni. So dia mungkin orang yang multi skills ataupun multitask punya orang. So anda berkemungkinan akan di hire. Skills penting, okay? Okay, kemudian standard lah kita masukkan juga your education background. Okay, academic or education background ni paling cantik kalau letak dalam bentuk kronologi lah. Yang terkini degree, STP, SPM. Yang paling relevan setakat SPM lah mungkin. Okay, dan sebenarnya saya suka bila dalam academic background punya info ni listkan course ataupun bidang study yang dicari oleh majikan. Bidang-bidang study itu kan boleh jadi minor, major. So masukkan course yang anda belajar yang boleh menarik perhatian majikan. Sebab bila kita sebut program ataupun ijazah,
Banyak universiti lain ada ijazah yang sama, tapi kemungkinan ada skills ataupun course yang boleh diketengahkan, boleh menarik perhatian majikan, nyatakan dalam details academic background. Akhir sekali, berkenaan resume, jangan syok sendiri. Bila resume tu anda rasa sudah mantap lah kan, siap, cantik, jangan lupa untuk dapatkan proofreading. Bawa resume, bagi tunjuk dengan rakan-rakan ke sebelum hantar dengan majikan, bagi tengok dengan family ke, ataupun the best is contact your mentor ataupun your career advisors ataupun saya sendiri. Saya boleh bantu untuk proofread ataupun review your resume. Kalau perlu dibaiki ataupun mungkin ada benda-benda yang tidak sesuai, kita boleh bagi pandangan. So tidaklah resume tu orang cakap syok sendiri. Okay? Ini 3 pantang larang dalam resume. 1, tipu. Yang kedua, menggunakan fonts yang terlalu daring, tidak sesuai atau terlalu merangkai. Dan yang ketiga, lebih dari 2 pages. 2 pages adalah maksimum untuk satu resume yang menarik yang akan dilihat oleh majikan. Kalau 3 pages sudah, dia akan jadi bosan dan selalunya HR tidak berminat lihat resume yang terlalu tebal. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya atau masih belum faham apa beza CV dan resume. Okay? Curriculum vitae, sebutannya vitae kan. Curriculum vitae, resume, perbezaannya ialah seperti yang tertera ni lah. Okay? CV, dia menggambarkan everything yang berkaitan dengan yourself. Daripada academic, work history secara terperinci. Okay? Kalau tiap-tiap tahun bertukar kerja ataupun jawatan, dinyatakan dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, semua nyatakan secara details dan setiap itu ada dia punya job scope dan juga pencapaian. Tetapi kalau resume is targeted information. Targeted maksudnya ialah apa yang bersesuaian dengan jawatan yang dipohon sahaja. Okay? Tidak tebal macam CV. Dan resume ni macam saya cakap tadi, maksimum 2 pages. CV selalunya boleh pergi kepada 5-6 pages. Sebab kenapa CV lebih details dan menyeluruh mengenai sejarah diri anda. Tapi resume berfokus mengikut keperluan jawatan yang dipohon. Dan selalunya fresh grade ni untuk informasi dan saya rasa relevan lah bila seorang fresh grade itu hanya mampu buat resume sebab fresh grade tidak boleh buat CV. Kenapa? Sebab fresh grade work experience pun kurang. So dalam CV kena tambah memasukkan apa kan sebab pengalaman yang belum begitu banyak. So the best is to have resume lah for fresh grade. Jangan pening-pening buat CV. Okey, saya cuba kongsikan di sini beberapa resume yang saya rasakan baguslah untuk untuk dijadikan contoh. Ini menurut penilaian saya lah yang saya rasakan bagus boleh dijadikan contoh. Sekejap ya. So sekarang ada 184, Alhamdulillah. Soalan-soalan kita akan buka di hujung sesi sebab kalau komen sekarang saya takut dia sudah terlimpas naik-naik ke atas. Sekejap ya, saya cari resume tadi saya sudah contoh resume. Saya berharap anda semua walaupun sudah orang cakap masih di first year ataupun second year, tidaklah orang cakap di fasa honeymoon ya. Cuba juga untuk draft your resume, minta sesiapa review, isi masa
Mana sudah resume itu? Okey. Ada 3 saya rasa yang terbaik lah saya rasa di mata saya. Anda mungkin boleh buat lebih baik. Okay, let's see. Nombor 1, tereng. Boleh nampak ke tu? Mungkin kecil sikit, tapi saya rasa anda boleh Google juga, boleh cari contoh-contoh resume yang baik. Sebab beruntungnya zaman anda, okay, beruntungnya zaman anda boleh apa orang cakap, boleh Google benda-benda macam ni di hujung jari, boleh cari. Kalau zaman saya dulu capaian tu tidak begitu luas, tidak begitu banyak. Okay. Sekarang ni ada resume generator lagi. So manfaatkan. So kalau tengok di sini ya, saya suka resume ni sebab dia nampak kemas, padat dan satu muka surat sahaja. Kalau tengok situ dia letak gambar yang saya rasa profesional di situ, letak nama, profile summary. Okey, mungkin akan ada tanya profile summary. Pada saya profile summary ni ibarat kalau kita tengok movie tu kan, profile summary ni dia macam trailer kepada diri anda lah. Okay, so selepas summary tu di sebelah tu ialah bukti-bukti kepada trailer tu tadi. Maksudnya filem penuh dia tu ialah selepas summary. So pastikan kalau anda cuba buat summary tu mampu menarik perhatian ataupun keinginan bakal majikan untuk baca lebih lagi mengenai anda. Okay, tapi kalau rasa English not so good ataupun tidak pandai buat ayat-ayat yang power sangat, tidak pandai buat summary yang berkesan, tidak letak pun tidak apa, should be not a big problem. Okay, boleh masukkan terus contact details sahaja dan kemudian perkara-perkara yang saya sebutkan tadi lah. Okay, another good resume, this one. Simple saja. Simple, sedap mata memandang dan memberi gambaran yang banyak mengenai diri si Muhammad Ali ni. Dia tengok situ Muhammad Ali, graphic designer. Maksudnya graphic designer ni dia punya mungkin kemahiran dia yang paling utama lah. Okay. Kalau tengok situ dia letak education, dari universiti mana, tahun berapa, kemudian experience, skills tu saya suka ya. Cara gambarkan skills tu dia letak bentuk dot-dot tu menunjukkan level of skills dia tu lah. Dia punya competency level. Software, benda-benda macam ni yang majikan cari. Software, skills, achievement, benda-benda yang boleh menggambarkan apa yang dia boleh beri kepada company. Okay. Kemudian ada lagi satu, this one. Saya harap boleh nampak lah ya. Boleh Google, semua ni ada di Google. So kalau tengok di situ dia ada letak reference, education, work experience tu dia ada letak juga summary lah. Kalau tengok di situ dia ada letak summary, skills dia pun letak dalam bentuk skala. Ini trend resume yang sekarang lah, dia letak dalam bentuk skala. Jadi lagi nampak kan, lagi mata tu lebih tertarik untuk tengok. Okey, kembali kepada slide. Mana surat kita tadi? Okey. Dan untuk anda yang menonton petang ini, saya suka untuk kongsikan free resume template. Yeay, okey. Free resume template untuk anda yang menonton pada petang ini. So, boleh dapatkan free resume template ni. Saya akan share kepada anda yang menonton selepas anda menghantar borang feedback. Okay, boleh. Syaratnya isi borang feedback sebagai bukti kehadiran dan saya akan share free resume template. Resume template ni tidaklah orang cakap canggih
cantik ataupun ni. Cuma template maksudnya poin-poin penting yang perlu ada dalam sebuah resume itu saya sudah susun dalam satu template dan anda boleh cubalah gunakan. Kalau rasa kurang cantik boleh cantikkan lagi. Okey. Dan saya kongsi, saya belanja 10 laman web yang anda boleh Google, boleh cari untuk review your resume. 10 laman web ni dia bantu untuk tengok ataupun menilai resume anda di tahap okey kah, tidak okey kah, perlu improve. Okay. So boleh ambil gambar. Okay. So kita pergi kepada bahagian yang kedua mengenai resume. Boleh saya lihat respon siapa yang sudah ada buat resume? Resume. Video resume. Siapa yang sudah ada buat video resume? Boleh respon. Saya sudah. Yang sudah buat, pernah buat, saya sudah. Saya cuba Google ataupun cari di YouTube resume pelajar UMS. Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Dan saya rasa pendedahan mengenai resume yang baik ni kita perlu buat banyak lagi sebab saya lihat kemahiran ataupun konten resume UMS level tidak begitu wow. Saya rasa bertanggungjawab untuk perkara ini. So siapa yang sudah ada resume boleh respon. Saya sudah ada pun di ruangan komen. Alamak, Jion Tan pertama kali dengar. Okay, never mind. Never, apa orang cakap? Better late than never. Okay, Jion Tan. Resume ni bahasa panjangnya adalah video resume. Resume yang dibuat dalam bentuk video. So, anda boleh pergi YouTube, Google contoh video resume atau CV video ataupun contoh resume. Istilah ni memang sudah lama, cuma ya macam saya cakapkan tadi untuk peringkat UMS kita baru mula beri pendedahan ataupun mula sedar kebaikan resume ni awal tahun 2020. So pernah buat Momoy Farah Nordin, alhamdulillah. Momoy Farah Nordin boleh share link, mungkin ada upload di YouTube, boleh share link komen, kawan-kawan boleh tengok, boleh komen okey ke tidak. First time dengar Mimi Eng? Belum. Okay, never mind. Lepas ni saya mau tengok student UMS buat resume dan saya tahu di ruangan SMP anda, laman web SMP Sistem Maklumat Pelajar, kita ada sediakan pautan untuk anda share LinkedIn profile dan juga YouTube URL. YouTube URL ni ialah di mana anda upload resume anda. Okay, so manfaatkan. Pernah buat dalam subjek English under PPIB. Good, Alia Amira. Saya suka untuk tengok. Boleh share link resume tu nanti saya boleh tengok dan komen. Share link resume anda ya. Yeah. Okay. Okay, apa itu resume? Manakah ramai yang first time dengar, saya kena kerja keras sikit lah petang ni. Okay. 6 benefits of video resume. Pertama, macam resume jugalah dia bantu untuk beri first impression. Tapi yang bestnya tentang video resume ni, dia boleh bantu anda untuk membuktikan resume point anda. Okay, kemudian shows your sense of technology. Zaman anda ialah zaman IR 4.0, IR 5.0. So, buat video ringkas yang berdurasi 2 hingga 3 minit, macam kacang saja tu orang bilang kan. Dan boleh buktikan skills yang anda ada melalui video dan juga boleh secara tidak langsung menggambarkan keunikan diri anda dan juga personality. Okay, pertama sekali saya mahu share tips yang penting bila anda buat video resume. Okay, yang pertama sekali, macam juga resume, make a very good first impression. Okay, maksudnya masa buat video resume ni, anda kena faham anda bukan membaca. Okay, anda tidak boleh membaca. Dilarang sama sekali membaca resume ataupun baca skrip. Okay, dia macam anda lakonkan semula watak anda, personality anda dalam bentuk video yang ringkas. Okay, di dalam video resume itu anda masukkan poin-poin yang penting yang boleh menyerlahkan diri anda daripada calon yang lain. Okay, dan
Selalunya video resume ni sudah menjadi trend dalam kalangan majikan untuk minta video resume sebab dia membantu menyenarai pendekkan untuk temuduga face to face. Bila diorang tengok video resume ni nampak memang fake ataupun nampak kaku ataupun nampak kurang bijak dalam video resume, confirm akan reject. So yang hadir face to face tu dia boleh bantu untuk kurangkan numbers lah. Okay. Sebelum buat video resume, pertama sekali kena prepare script. Dia macam buat movie tapi dalam movie tu mengandungi cerita tentang diri anda dalam bentuk video, resume yang divideokan. Okay. Macam saya cakap tadi, do not read. Poin yang penting di dalam resume ialah your major goals, your major skills, pengalaman kerja yang paling bermakna, apa sahaja yang besar ataupun penting, highlight tentang diri anda. Sebab dia 2 minit sahaja, tidak perlu senaraikan semua yang ada dalam resume. Sebab resume orang boleh baca. Cuma resume ni paling cantik kalau anda boleh selitkan footage. Footage maksudnya kalau ada video anda pernah wakil debate, ada video anda pernah hadir program dan mungkin jadi leader, ataupun sebab tu sekarang ni, sebab ada Instagram, anda selalu rekodkan, record ataupun capture the moment. So gambar-gambar mungkin anda sedang program, sedang join sukarelawan program sekian-sekian. So masukkan dalam footage ni dalam skrip tadi. Okay. Ini contoh video resume skrip yang simple lah. Okay. Selama 2 minit inilah benda yang dia akan cakapkan. Hello, contohlah anda mohon kerja di company inilah Data Science Incorporated kan. Hello Data Science, kemudian cakaplah, my name is Valerie Akiyama and I want to become your new social media specialist. Lepas tu keluarlah mungkin dia punya biodata kan, bergerak-bergerak gitu. Since Data Science sendiri actively I want to apply. Ini contoh skrip mudah lah. Boleh ambil gambar dan mungkin anda boleh ubah ikut kesesuaian jawatan anda pohon. Macam saya cakap tadi, show don't tell. Okay? Kita tidak mahu anda baca resume. Tolong jangan baca resume bila buat video resume. Sebab itulah beza video resume dan resume. Dia bentuk video dan anda masukkan footage, bukti-bukti dalam bentuk gambar. Kalau ada sijil, keluarkan gambar sijil tu dalam bentuk video. Okay? Short and simple. Paling bagus sebuah resume itu 2 minit. Paling lama 3 minit. Lepas 3 minit, confirm dia akan boring, dia akan melalut. Okay? Be professional. Macam mana gaya anda hadir interview, macam itulah juga image anda ketika buat rakaman. Okay? Jangan guna background yang terlalu gelap ataupun gambar bilik tidur ataupun gambar atas gunung di bawah dalam sungai. Kita tidak mahu filem Hindustan. Kita mahu image yang profesional, nampak kemas. Baju ataupun pakaian anda macam mana datang interview, itulah pakaian dalam video resume. Sebab ini tujuannya ialah profesional. Okay? Kalau ada yang tanya apa yang perlu masukkan dalam resume ni puan, yang paling penting ialah macam saya cakap tadi lah, highlights your pencapaian, highlights pelibatan yang penting, footage yang membuktikan anda terlibat dalam sesuatu perkara tu. Masukkan contact information juga di hujung. You may contact me at 01 thanks your audience. Masukkan juga mungkin macam saya cakap tadi lah, sijil, gambar. Sama juga macam resume perlukan feedback. Siap buat, bagi tunjuk dengan kawan-kawan ataupun your pensyarah ataupun saya sendiri boleh bantu untuk menilai. Okay, remember to be confident, talk slowly. Sebab bila saya YouTube ataupun Google contoh resume, banyak juga resume yang menghiburkan ataupun orang cakap dia tidak profesional menghiburkan, maksudnya jadi bahan ketawa lah. Bila ini yang dihantar kepada majikan, dia jadi macam lawak neraka pula. Okay, so saya rasa saya hampir ke penghujung slot ni.
tips tambahan. Okay, tips tambahan. Remember, walaupun mana saja anda berada, tolong jaga 3 benda ni. 3 benda yang saya paparkan di tepi ni, your LinkedIn, your Facebook, your Instagram account. 3 benda ni menjadi rujukan bakal majikan juga untuk tahu lebih tentang diri anda. Jadi kalau anda jenis yang suka meluah, yang muka-muka dekat Facebook, ambil gambar yang daring-daring dekat Instagram, silalah delete ataupun insaf. Sebab akaun-akaun ini menjadi bantuan kepada majikan untuk siasat siapa anda. Kalau anda jenis yang suka memburukan orang di Facebook, cakap ataupun share benda-benda yang negatif, so dia menggambarkan sesuatu yang tidak baik tentang diri anda. So jaga image, jaga your your personality di mata orang, okay? Dan jangan lupa buat akaun LinkedIn. LinkedIn ialah platform paling berkuasa pada abad ini untuk menghubungkan anda dengan bakal majikan, okay? Dan thank you. Saya open untuk Q&A session. Ada soalan? Tadi saya ada nampak soalan, cuma tak ke mana sudah perginya. Saya rasa telah pun dipinkan di situ feedback form. Anda boleh isi feedback form. Saya suka untuk tahu adakah sesi ini membantu ataupun ada soalan. Kalau ada soalan boleh juga nyatakan di feedback form. Saya akan respon menggunakan email. Ya, saya suka 2 minit video resume. Anda boleh gunakan apps, macam-macam jenis apps ada. Filmora, ada Quick. Dan please, jangan buat resume menggunakan TikTok. Never. Tidak boleh gunakan TikTok. TikTok bukan platform yang sesuai untuk buat resume. Resume tujuan profesional. Okay, Alisa Awin ada soalan. Dia tanya, how about cover letter? Is it necessary to include with the resume? Tidak wajib, tapi kalau ada extra cover letter. Okay, Alisa. Sebab selalunya kalau pandangan saya, cover letter ni bunyinya sama saja. Memohon pekerjaan, kemudian cerita tentang diri anda. So dia akan sama saja, majikan selalunya akan pergi terus kepada resume. Kalau you include, should be an extra lah. Soalan dari Nobita Novira. Puan, kalau tiada pengalaman bekerja, apa yang patut kita letak? Okay. Nobita Novira, saya harap anda seorang yang aktif, banyak join program. So kalau tidak ada pengalaman kerja yang banyak, memanglah fresh grad memang tidak ada pengalaman kerja yang banyak. Paling-paling pun intern ataupun latihan industri kan. So kalau tidak ada pengalaman kerja yang banyak, apa yang boleh mengkayakan resume atau resume anda ialah penglibatan. Sebab tu kena set dalam kepala, masuk universiti bukan belajar semata-mata. Join program, kenal orang, bina relationship, bina networking, sebab anda tahu lepas habis belajar nanti anda perlu bekerja, anda perlu cari orang untuk maybe buat bisnes, kena berhubung, kena dapatkan maklumat. So masa universiti ni anda bina karakter dan juga hubungan baik dengan orang lain, dengan pensyarah, dengan kawan-kawan, dengan industri. Okay? Ini soalan yang bagus. Fui. Hi madam, how to rank myself for the competency level? Should I be too humble on that? Thank you. Okay, macam mana mahu ukur? Kan saya cakap tadi dalam competency level jangan lupa letak basic, intermediate ataupun expert. Okay, cermin diri. Cara paling mudah ukur competency level ialah kalau ada sijil pengiktirafan, maksudnya anda at least di intermediate ataupun expert level. Basic ni anda tahu tapi sikit-sikit. Level basic. Contoh lah ya, sebagai contoh buat poster. Okay, buat poster designing.
macam mana anda boleh ketikkan basic, intermediate atau expert. Kalau orang yang buat poster di tahap basic, dia buat poster rupanya pun ala kadar, dari segi design cukup tidak begitu wow, kemudian dia ambil masa yang lama untuk buat poster tu, dia perlu bantuan orang lain, dia tahu buat poster tapi dia perlukan masa yang lebih panjang dan dia tidak ada sense of macam mana ya, inisiatif, selain daripada yang dia tahu, apa yang dia arahkan itu saja dia buat. Intermediate pula, dia boleh bagi idea penambahbaikan, still perlu rujukan orang lain, dan dia boleh buat dalam masa yang ditetapkan. Tapi kalau expert, dia boleh buat cepat, dia boleh buat cantik, tepat, dan dia boleh tambah inspirasi dalam poster tu. Dia boleh jadikan poster tu sesuai dengan kehendak industri, ikut slogan industri, sesuai dengan kehendak semasa, eye capturing, macam itulah. So kalau saya yakin anda cukup kenal diri anda. Saya rasa untuk bantuan dapat ini, untuk mengukur competency level, boleh masuk ke LinkedIn. Di LinkedIn kita ada beberapa test. Kalau saya tidak silap, dia ada test yang anda boleh buat dan dia akan bagi result your competency level. Contoh English proficiency, IT skills. Boleh buat situ dan mungkin boleh dapat gambaran your competency level. Okay, Boyful. Nurul Astika, salam puan. Sekiranya seorang tidak mempunyai pengalaman kerja, apa yang perlu dimasukkan dalam bahagian pengalaman kerja di dalam resume tersebut? Okay. Pengalaman kerja, bisnes online pun pengalaman kerja. Tapi kena tengok kesesuaian dengan jawatan yang dipohon lah. Okay. Bisnes online, kalau ada. Okay. Kalau memanglah orang cakap fresh graduate, memang masa 4 tahun tu belajar saja kan. Pengalaman kerja boleh juga kita masukkan internship punya tempoh. Internship punya tempoh itu kita anggap sebagai pengalaman bekerja. So apa yang anda buat sepanjang internship tu, itulah pengalaman atau pencapaian anda share di situ. Sebab tu saya selalu pesan dengan student, kalau pergi internship jangan jadi budak photostat sahaja. Jangan jadi budak kopi sahaja. Pergi internship, cari knowledge, skill yang anda rasa anda patut ada, buat dan buktikan sewaktu internship. Internship jangan jadi budak, apa orang cakap, macam tu lah, budak kopi, budak photostat, tidak mahu. Kalau boleh gain your right, apa yang anda perlu, contohlah anda pergi sana untuk buat account kan. Pastikan anda kuasai account, faham macam mana urusan dari tentang account dari A to Z, ambil pengalaman yang berkaitan. Okay. Dan sekiranya anda pergi internship, buat benda yang tidak bersesuaian ataupun against your visi ke macam tu, anda boleh berbincang dengan your supervisor ataupun your lecturer untuk bantu anda. Your internship punya tempoh tu sangat berharga, okay? Jangan sia-siakan. Okay, dari Jiong Tan. For working experience, do we need to list out all even though it is not related to the work we are going to apply? Okay. Resume is dia punya information tu targeted information yang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau tidak ada kaitan ataupun nampak ridiculous, tolong jangan masukkan. Masukkan yang berkaitan, tapi kalau dia tidak berkaitan tapi boleh menggambarkan sesuatu yang positif tentang diri anda, boleh dimasukkan. Okay. Dari Hananiko, how do we decide whether to use resume or Vizume? Okay. Selalunya company ataupun majikan ni memang akan minta resume dahululah. Vizume ni by request. Selalunya akan diberikan by request. Extra kalau anda ada LinkedIn profile, okay, put your resume in your LinkedIn. Sebab ada yang dapat kerja selepas dia letak resume dekat LinkedIn. Letak resume dekat LinkedIn, dia membuka mata majikan atau membuka peluang anda untuk dilihat oleh bakal majikan. Macam tu jugalah buat YouTube account, share dekat Facebook.
Siapa tahu kan link anda mungkin dibuka oleh majikan yang kebetulan buka ternampak. Macam itulah. How many hard skills and soft skills should I put in resume? How many? As long as it is relevant to the job you are applying for, dan boleh memeriahkan resume tu, just tidak ada limit, tapi kalau boleh yang relevan lah. Okay. Dari Chris Natalie. Hello madam, I have question for additional tips. If there is no picture of ourselves in the social media but full of illustration and arts, is it bad thing? Okay. Chris Natalie. Okay, dari profile picture ni pun gambar anime kan. Sepatutnya untuk tujuan your career path ataupun your professional image, startlah letakkan gambar-gambar sebenar anda di profile at least. Tapi kalau akaun anda tu penuh dengan gambar arts, illustration yang positif, yang menggambarkan bakat, yang menggambarkan idea ataupun diri, keunikan personality, it should be no problem. Cuma jangan lupa untuk make sure that things akan beri efek yang positif kepada bakal majikan. Kalau anda letak lukisan-lukisan anda yang cantik kan, why not? Dia menunjukkan bakat. Tapi kalau letak something yang useless, saya rasa start from today, make sure your account beri gambaran yang bermakna lah tentang diri anda. Is the duration of internship matter? Thank you. Okay, terpulang pada industri. Ada yang memerlukan pengalaman yang lebih panjang, ada yang 3 bulan pun cukup sudah membuktikan sesuatu skills ataupun kemahiran pelajar. Okay, so ada soalan lagi? Kalau tidak ada soalan, sekali lagi saya suka untuk ingatkan kepada anda semua, jangan lupa isi feedback form. Di link feedback form itu saya ada beri ruangan untuk anda drop your resume for my review. So saya akan ambillah satu hari 3 resume untuk saya review dan beri komen dan berikan semula kepada anda kalau perlukan improvement. Okay. Kalau tidak ada soalan, saya rasa setakat itu sahaja sesi pada petang ini. Semoga bermanfaat buat anda yang join petang ini. All the best for your career path in the future. Kalau anda first year, second year, jangan duduk honeymoon. Make sure to create your LinkedIn profile. Sebab LinkedIn profile ini membantu anda untuk cipta your general resume. Okay, so buat LinkedIn profile, jangan lupa. Try untuk create your resume lebih awal supaya anda ada masa untuk improve. Boleh share lagi link untuk bagi feedback form. Okay, saya rasa saya sudah pin komen. Nanti saya akan share semula lah untuk anda lihat. Okay, saya harap sesi ini bermanfaat. Minta maaf sekiranya ada info yang mungkin terlebih atau terkurang. Segala yang baik itu datang daripada Tuhan Yang Maha Esa. Yang buruk itu datang dari Dia, cuma digambarkan kepada saya. Okey, terima kasih yang join petang ini. Jangan lupa sesi besok juga tajuk yang penting 2:30 petang bersama Puan Kerry. Kita akan cerita tentang interview the ethics and attire. Ethics and attire ni nampak macam mudah tapi ramai yang buat silap. So jangan lupa join saya besok bersama Puan Kerry. Okay, thank you. See you guys tomorrow.